Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan izin daripada Allah. Kita dapat menyambung lagi pada malam ini daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi Al-Hudhudi. Kita berhentinya pada muka yang ke-91 pada kalam muhasyi wa kadza at-ta'lil wa at-tab'u. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين رب العالمين. قال الشارح وكذا التعليل والطبع يستلزمان قدم العالم لأن علته وطبيعته قديمة والقديم لا يقصد بالإيجاد لأنه موجود لأن تحصيل الحاصل محال. Kata Syekh Syarqawi, wa kadza at-ta'lilu wat-tab'u, dan demikianlah juga mana hukum yang telah lalu itu samalah apa dia, at-ta'lilu wat-tab'u kadzalika. Ta'lil, berlakunya sesuatu dengan jalan illah ma'lul ataupun dengan jalan tabiat itu, hukumnya samalah juga. Jadi kata Syekh, la hajata li lafzi kadza, tak berhajat dah pada lafaz kadza tu. Kenapa? Lianna dhalika ma'tufun ala karahiyati, kerana itu dah diatafkan ke atas karahiyah, diataf pada karahiyah dah. Jadi tak perlulah kadza tu. Wa fi qawli mana karahiyah fi qawlihi innal karahiyata annal karahiyata wa wajhu munafati hadhihi al-umuri al-arba'ati annal karahiyata. Jadi tak perlu dah pada kaza, terus baca wa ta'lil wa tab'u atas situ dah. Jelas Kemudian macam mana siaran, putus-putus ke, suara putus tak? Kalau gambar putus-putus tu tak apa lagi, suara putus tak? Kalau putus maklum sebab anda duduk kawasan jauh sikit daripada capaian internet, tak ada ruang yang sesuai, jadi takut tak jelas. Kalau mungkin kalau putus-putus, tak pastilah kalau lepas habis rekod ni dia tak putus. Kalau ada apa-apa tolong maklum. Okey. Qauluhu li'anna illatahu wa tabi'atahu, kerana illah dan tabiatnya. Ai wa hiya dzatul bari, iaitu dalam perbincangan kita ini, konteks kita ini, yang kita bincangkan tentang wujud alam itu secara illah dengan maksud Tuhan itu jadi illah dan Tuhan itu tabiat. Nampak tak? Wahia zatul bari, iaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ala za'mihim al-fasidi, mengikut sangkaan mereka yang fasik. Terima kasih. Terima kasih. Jelas alhamdulillah. Wa tusamma indahum, dan dinamakan di sisi mereka ahli falsafah tu. Allah tu di sisi ahli falsafah mereka namakan sebagai illatal ilali, illah kepada sekalian illah. Yang ni kalau kita tengok dalam
ahli falsafah, mereka memahamkan kejadian itu dengan mana uqul asyarah itu. Al-aqlul al-awwal, al-aqlul thani. Ada dalam internet ataupun dalam FB, orang lukis balik. Macam mana dia bayangkan bagaimana berlakunya alam itu mengikut ahli falsafah, pandangan mereka ialah dengan berlaku melalui uqul asyarah. Daripada satu. Jadi uqul yang al-aqlul awal itu, yang pertama yang menjadi sebab kepada wujudnya hak lain itu, ialah dipanggil illatul ilal. Illah kepada illah yang di situ ialah sebab kepada wujudnya alam. Jadi Tuhan tu dia letak sebagai illah. Tu dah kena lah tu. Nampak tak? Salah lah, kerana Tuhan ni bukan illah. Kerana berlaku dengan illah ni, maknanya benda itu berlaku bukan dengan iradat dan keinginan. Ai wa idza kanatil illatu qadimatan, dan apabila adalah illah itu qadim, lazima qidamul ma'luli, maka lazim oleh qidam ma'lul. Bila illah qadim, maklum pun qadim juga, kerana illah dan maklum ni tidak bercerai tanggal, dia sekaligus, dia ikut turut. Jadi bila illah pun qadim, maka maklum pun qadim. Itu jadi keluar ahli falsafah mengatakan alam ni qadim juga. Apa itu maklul? Maklul tu wahwal alam. Alam tu lah li'annahu la yatakhallafu an illatihi. Kerana alam ni tidak bersalahan daripada illah. Dia tidak lari daripada illah tu. Wa idza kana qadiman, apabila bila dia tu qadim, mana alam tu qadim atau maklul tu qadim, lam yasihha qasduhu, maka tidak sah dikosadkannya. Dikosad dengan maksud apa? Ai iradatuhu, dikehendakinya. Bila benda dah ada, dah qadim, macam mana boleh dikosadkan untuk nak buat? Bila begitu, faqad nafau anhu ta'ala al-iradata, maka mereka menafikan daripada Tuhan itu iradat. Jadi Tuhan tak berkehendaklah kepada nak mengadakan alam, kerana alam itu sudah sedia kalanya wujud, kerana dia qadim dengan qadimnya Allah, dia qadimnya dengan qadimnya illah. Okey. Wa kadzal qudratu ay lam yasihha qasduhu. Itu satu. Jadi lam faqad nafau anhu ta'ala al-iradata wa kadza al-qudratu ay al-qudratu kadza kal iradah. Makna mereka menafikan kudrat juga. Bila iradat Tuhan tidak menentu pada nak mengadakan alam, sebab alam tu dah ada dan qadim, maka kudrat Tuhan pun tidak berkehendak ataupun tidak mengarah pada nak mengadakan alam tu. Kudrat Tuhan tidak bertakluk nak mengadakan alam, kerana alam sudah sedia qadim. Wa kadza al-qudratu, begitulah kudrat. Kudrat pun macam iradat. Bila iradat tidak bertakluk nak mengadakan alam kerana alam dah qadim, maka kudrat pun tidak bertakluk. Okey. Wa kadza al-qudratu wasairu sifatil ma'ani, dan segala sifat-sifat ma'ani hak lain samalah juga. Dah benda ada dah, macam mana nak takluk ni? Wa kufruhum, dan kufurnya mereka golongan falasifah ni, innama huwa bi'tiqadihim qidamal alami, kerana mereka mengiktikadkan qidam alam, la binafyis sifatil madhkurati, bukan menafikan sifat yang tersebut. Mana? Bukan menafikan sifat ma'ani tu. Kerana mereka Mu'tazilah. Mu'tazilah pun sini juga lah. Di sini juga dia ada ambil pada bahagian falsafah, pada masalah mereka ni menafikan, dan ahli falsafah sama jugalah, nafikan sifat-sifat ma'ani, sifat tersebut tu. Bukan dari segi situ. Sebab Mu'tazilah pun menafikan sifat ma'ani. Jadi sekadar nafi sifat ma'ani tidak bawa pada kufur. Apa maksud menafi sifat ma'ani? Menafi ada sifat yang lebih daripada ada dan wujudnya zat.
bukan menafikan Tuhan itu bersifat dengan Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berkehendak, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu hidup. Yang kita kata maknawiyah tu, itu tak maknawiyah, mereka dah nafi, mereka nafi ma'ani. Makna ada sifat yang lebih selain daripada zat Tuhan hak qadim, ada lagi sifat qadim hak tu lah. Kerana nak lari daripada berbilangnya yang qadim, ta'addudil qudama. Maka bukan atas sebab tu mereka kufur. Kufur mereka sebab mengatakan alam tu qadim. Sebab tu bahaya i'tiqad alam qadim ni. Nampak tak? Bi thalathatin kafaral falasafatil ida id ankaruha wa hiya haqqun musbatah ilmun bi juz'iyyin hudutsu awalimiha. Ilmun bi juz'i, antara tiga perkara yang dikufur ahli falsafah, menafikan ilmun bi juz'iyyin, ilmu Tuhan tahu secara juz'i, secara halus-halus, secara perinci, secara detail. Mereka nafi kata Tuhan tahu umum je. Selagi tak berlaku tak tahu lagi. Antaranya lah. Dan yang kedua ialah hudutsu awalimi, baharu alam. Mereka menafikan baharu alam. Mereka kata alam qadim. Hashrun li ajsadin wa kanat mayyitah. Dan mereka menafikan bangkit balik jasad-jasad yang telah mati ni, menafikan kebangkitan setelah daripada hidup pada hari akhirat. Itu jadi kufur tu. Jadi waktu bahaya yang ulama kita tolak betul-betul pandangan mengatakan qidamin naw'il alam sebagaimana yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Moga-moga beliau tarik baliklah benda itu. Okey, jadi bawa kepada kufur sebab mengatakan qadim alam. Jadi bukan dengan la binafis sifatil mazkurati fa innal mu'tazilata yanfunaha. Kerana Mu'tazilah yanfunaha, mereka juga menafikan ma'ani. Walam yakfuru, mereka tidak jadi kufur dan tidak mereka kufur. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Sebab mereka tak nafi keadaan Tuhan itu yang berkuasa. Nafi ada sifat tambahan lebih daripada zat Tuhan al-Qadim. Jadi di sisi Mu'tazilah, Allah itu qadirun bizatihi, muridun bizatihi, alimun bizatihi. Bukan alimun bi'ilmihi, muridun biiradatihi, qadirun biqudratihi. Bukan. Illa, kecualilah kita kata an yuqala, bahawa dikatakan anna haula'i nafauha, bahawa mereka juga menafikannya, wa athbatu diddaha, menafikan ma'ani dan mengisbatkan lawan. Kalau gitu kufur lah. Dia menafikan ma'ani dan mengisbatkan lawan. Waktu jadi kufur ni, mana siapa ni? Golongan ahli falsafah. Bukan sekadar mereka nafi ma'ani, bahkan mengisbatkan lawan dia. Bikhilafil Mu'tazilah, lain dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak nafi. Dia dah isbat lawan bagi kudrat tu. Dia tak kata Tuhan tu ada sifat lemah, Tuhan itu ada sifat jahil, Tuhan tu ada sifat tidak berkehendak. Tak. Dia sekadar menafikan ada sifat lebih daripada adanya zat Tuhan hak qadim. Fasahha adda dhalika, maka sahlah kalau dibilangkan demikian itu, min jumlatil umur allati, daripada perkara-perkara yang allati kafara bihal falasifatu, yang jadi kafir dengannya itu oleh ahli falsafah. Na'udzubillah. Nampak tak? Baru bila kalau kita dengan maksud nafi sifat ma'ani dengan isbat lawan, boleh masuk sekali. Jadi kufur jugalah. Jadi kalau kita nak ulama himpunkan sini, apa sebab jadi kufur ahli falsafah tu? Perkara-perkara yang menyebabkan kufur dengannya oleh ahli falsafah, wahya khamsatun, ada 5. Awwaluha, yang pertamanya, ma dzukira, barang yang telah sebutlah. Apa dia? Iaitu menafikan ma'ani dengan maksud mengisbatkan lawan. Wa thaniha qidamul alam, iaitu qidamnya alam, kama alimta, sebagaimana kamu telah tahu.
Wa thalithuha, yang ketiga, inkaruhum ilmallahi ta'ala bil juz'iyati. Mereka mengingkari ilmu Allah dengan juz'iyat, dengan perkara-perkara yang halus-halus, yang kecil-kecil, yang juz'i-juz'i. Wa rabi'uha, yang keempatnya, hukmuhum biktisabin nubuwati. Mereka menghukumkan dengan boleh diusahakan kenabian. Ni juga pasal apa dia kata? Dia kata kenabian itu ialah satu halatun, satu keadaan, yaktasibu biha al-abdu bil riyadati wa mumarasati wa qam'in nafsi wa syahawati. Mereka kata kenabian tu satu keadaan yang dapat dicapai oleh seorang hamba dengan diusahakan dengan cara riyadah, latihan rohani ni. Dengan cara mengawal, mengekang nafsu. Sebagaimana yang dipahami oleh golongan yang percaya ke yoga tu lah, ataupun percaya kepada meditasi ataupun golongan yang mana yang nak sampai tahap nirvana, bercantur dengan alam daripada golongan-golongan Hindu, Buddha tu gitu. Mereka yakin nak capai tahap apa kita panggil sebagai bersatu dengan Tuhan, dapat ataupun itu nama itu satu dengan Tuhan. Ada kata sampai tahap Nabi, dapat enlightenment. Nampak tak? Dengan cara mana? Mujahadah gitu. Dan mereka letak tu kenabian tu gitulah. Nabi tu tahap keadaan apabila seorang tu usaha-usaha akan dapat moksha. Betul. Moksha. Moksha, bukan moka. Moka tu kopi, waktu minum sedap. Moksha. Jadi jaga-jaga. Pahaman-pahaman itu kadang dia meresap melalui apa nama ni, ada seminar-seminar, ataupun kita kata apa istilah tu baru, ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Adalah ada sebahagian daripada ada isu kamu ni kan, ada motivasi tertentu menggunakan konsep tu. Jadi kena perhati molek lah tu. Setakat mana hanya sekadar kita meditasi sebegitu ke ada unsur lain yang meresap. Jadi benda ni perlu para alim ulama, mufti kalau berlaku dalam masyarakat perlu tengok. Supaya apa? Supaya jangan kayak gini tanpa new age. Ayuh, cari perkataan tu dah jumpa. New age. Dia panggil ada satu lagi dia, kita boleh Allahumma salli, ada baca dan ada tengok baru ni lah, berkaitan dia travel dalam alam-alam lain ni, dengan cara kesedaran dalaman. Kita boleh nak pergi tempat tu. Apa nama dia? Tak ingat dah tu. Mana nama? Okey, ada siapa-siapa ingat tak? Jadi benda ini sebenarnya, ini yang kita kata ilmu akidah ni bukan sekadar dalam kitab kita baca benda itu. Dia ni sebenarnya hidup dan kita perlu hidupkan dia dan baharukan dengan isu-isu gini lah. Apa nak? Mana ni? Travel dah ingat tak saya? Nama apa? Travel. Kan Doraemon tu pergi cocok kat Uniza tu. Doraemon tu lain. Ini travel pada alam roh ni. Maknanya kalau ikutnya macam waktu lah. Macam yang anak murid Ayah Ping kata. Saya masuk di alam sebalik mata. Alam sebalik mata. Bukan teleport dia ada lain. Teleport ni maknanya jasad kita beralih tempat lain. Dia ada nama dia. Setengahnya dia guna drug. DSM ke DMT. Lepas tu waktu ada guna drug, ada ni tak guna drug, dia tak guna apa-apa, exploration drug. Itu satu. Ada jenis yang guna drug. Ni orang putih lama dah main ni. Kat kita ada sahabat saya kata ada dah masuk, tapi benda tu kalau senyap-senyap lah, jangan kita gerak lah tu. Dadah ni God spot. Benda lain dah tu.
Okey, jadi mana tadi? Uh, uh, Benda nak sebut tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi dah banyak dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Dah mari dah. Ada apa? Cukuplah situ. Balik mula. Okey. Soalan tanya, ahli falsafah tu kena tokoh falsafah Socrates, Plato ke? Ya, semua. Tapi hot to hot not ni. Tak. Dan itu dipegang oleh sebahagian daripada ahli falsafah Islam. Ahli falsafah Islam. Sebahagian ni lah. Yang Imam Ghazali pun ada sebut lah beberapa tokoh yang mana mereka ini ambil benda tu. Tapi bukan semua, kadang-kadang ada sebahagian. Contoh macam Kidan Naum tu, ada sebahagian daripada ahli falsafah yang berpendapat begitu. Okay. Okey. Biktisabin nubuwah. Jadi benda itu boleh dicapai. Mereka kata kenabian itu boleh dicapai. Wa khamisuha inkaruhum hasyral ajsadi. Mengingkari mereka kebangkitan jasad ini. Jadi benda ini kita yang mengajar akidah, terutamanya yang muda-muda lagi ni lah, kita kena aware dengan persekitaran kita, apa benda yang pemahaman yang masuk tu. Bukan sekadar kita baca kitab ini kita faham, tapi kita kalau boleh kita aplikasikan. Kita boleh nak menghukumkan benda-benda baru yang masuk ni. Sebab benda baru tak lain, cuma mungkin dengan cara berbeza dan seumpamanya. Jadi anak murid Ipin kata apa? Masuk di alam sebalik mata. Alam bazrah. Alam bazrah. Sebut pun betul dah. Okay. Qauluhu li'anna illatahu wa tabi'atahu qadimatun. Kerana illah dan tabiatnya tu qadim. Ai wa mata wujidat al-illatu wujidal ma'lulu. Bila mana ada illah maka ada ma'lul. Wa mata wujidat at-tabi'atu wujidal matbu'u. Bila mana ada tabiat ada matbu'. Wal illatu wat tabi'atu huwa Allah Ta'ala indal qaili bidzalika kama marra. Sebab itu perbahasan lah ni sebenarnya dia nak kata ke tabiat tu ialah kena ke diri Tuhan. Ilah itu kena ke diri Tuhan. Situ dia. Pada bahasan ni. Okey. Jelas hot tu hot jadi kafir. Itu jadi kafir yang dibincangkan dalam masalah ni. Wa qawluhu la yuqsadu bil ijad. Kalau benda hak qadim tentu tidak dikosadkan untuk mengada. Ai fala yakunu min muta'allaqatil iradah. Maka dia tidak termasuk daripada perkara yang bertakluk iradah. Okey. Qawluhu li anna tahsil al hasili ila akhirih ay muhal. La yakhfa ma fi dhalika at-ta'lili min ar-rakakati. Dia kata tidak tersembunyi pada illah itu daripada rokakah. Rokakah ni apa? Panggil kalam tidak rosin. Rosin ni makna ayat yang kemas. Rokakah ni makna rapuh. Ayat itu rapuh. Ayat tak kemas. Mana? Li'anna tahsilal hasil. Dia sambung li'annahu mawjudun li'anna tahsilal hasili muhalun. Jadi jumlah li'anna tahsil hasil illah itu rokakah. Tak kemah tu. Kalau dari segi binaan ayat, dia tak panggil kemah. Maknanya dia mencacatkan pada fasahah lah. Tapi kenapa gitu? Kenapa dia kata? Fakanal aula. Maka adalah yang aula ayyakula, musannif kata ba'da qawlihi li'annahu mawjudun. Lepas dia kata li'annahu mawjud, fayalzamu ala ijadihi, maka lazim di atas mengadakan benda mawjud, lazim tahsilul hasili. Tahsil oleh hasil, wa tahsilul hasili muhalun. Dan mengadakan benda yang ada itu mustahil. Tu baru kemas situ. Sebab apa? Sebab dia kata la yusadu bil ijad li annahu mawjudun li anna tahsil hasil. Dah apa kaitan? Jadi ada seakan-akan ada jumlah yang lain di sini. Maka ayat itu rokakah lah. Berlaku kita kata kurang kemas sikit. Ini kurang kemas pun ulama buat ni. Dia adalah kadang-kadang nak ijaz, kadang-kadang untuk maklum. Tapi ni kalam Syekh Muhasyi kita, dia kritiknya begitu. Qauluhu wal jahlu, kita berhenti jawab asal.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل آتي سيدنا والشرف Okay, kita sambung balik. Jumpa dah. Dia panggil astral projection ataupun dipanggil astral travel. Astral travel. Ni juga benda anda pun dak tengok habis je lah. Baru dari segi cara macam mana seorang tu nak keluar roh dia daripada badan, masuk buat satu perjalanan rentas alam. Dia panggil astral travel ataupun astral projection. Okay. Okay. Siapa boleh buat tu khabar. Okey, jadi masuk balik. Habis dah kita masuk kepada sifat yang seterusnya. Qala al-musannif rahimahullah wa kadza yastahilu alaihi ta'ala, dan demikianlah mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala al-jahlu. Mustahil apa? Mustahil jahil. Wa ma fi ma'nahu, dan barang yang pada makna jahil. Bima'lumin ma, dengan apa-apa maklum. Bima'lumin ma, dengan apa-apa maklum. Wal mautu was samamu wal ama wal bakmu. Wal bakamu, mati juga mustahil, samam pekak, ama buta, al bakmu kita panggil apa? Bisu. Mustahil. Qala syarihu hadhihi aidan adadul li muqabiliha, ini lawan kepada muqabiliha, lawan kepada muqabilnya. Ammal jahlu, adapun jahil, fahuwa diddul ilmi, lawan bagi ilmu. Hadha madhhabu ahli sunnah, itu mazhab ahli sunnah. Makna lawan tu lawan dari segi diddan. Lawan kod belah tadad, tadad did. Benda yang ada, jahil pun ada, ilmu pun ada. Wallazi fi ma'nal jahli, dan yang pada makna jahl, dikatakan wa ma fi ma'nahu, dan apa dia yang seumpama dan serupa dengan jahil. Asyakku, syak, wazzan, wal wahmu, dan waham. Li'annaha, kerana sesungguhnya ia madhkurah, la yang kashifu biha,
tidak nyata dengannya al-ma'lumu, oleh perkara yang nak ditahu itu. Kalau tahu dengan za, makna benda yang nak tahu tu tak jelas betul, tak nyata betul, syak lagilah, waham lagilah. La yang kashifu bihal ma'lumu ala ma huwa bihi, di atas hakikat sebenar perkara itu. Wa kadza kaunul ilmi, begitulah juga mustahil keadaan ilmu tu daruri, yang ilmu tu terbahagi pada daruri, atau nazari, atau nazari. Mustahil juga ilmu tu hang tu ilmu daruri ataupun nazari, mustahil juga. Kalau kita ikutnya daruri ni maknanya tak perlu fikir panjang, tak perlu kepada penelitian dan pada tilik, tak perlu mikir lama. Daruri lah patut ilmu tu. Tak. Sebab daruri pun bukan sekadar nazari itu mustahil. Kalau nazari ni perlu kepada penelitian, kena tunggu, kena mikir, kena tenung lama-lama. Nazari. Kalau daruri ni langsung tahu, dah Tuhan, tahu langsung, tak boleh nama nazari itu. Daruri itu tak boleh nama juga. Sebab pembahagian daruri nazari itu nisbah makhluk. Sebab itu pada kita nak namakan daruri itu pun salah dah. Salah dah. Okay. Au badihiyan, ataupun kita nama badihi. Badihi lebih kurang macam daruri lah, tanpa perlu fikir. Fa inna hadza kullahu, kerana ini kesemuanya fi ma'nal jahli, ada termasuk dalam makna jahil. Li'anna al-ilman nazari, kerana ilmu nazari itu yasbiquhul jahlu, dia didahului oleh jahil. Wa kadza ma utifa alaihi, begitulah apa yang diatahkan di atasnya. Daruri pun gitu, badi pun gitu. Wal mautu didul hayah. Okey, sikit kita sambung Qauluhu al-jahlu, jahil, ai murakkaban kana, sama ada jahil itu murakkaban, ai sawaun kana al-jahlu murakkaban au basitan, ataupun jahil basit. Fal awwalu, apa maksud jahil murakkab? Tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'i. Tasawwur sesuatu bersalahan dengan hakikatnya pada realiti. Orang itu faham sesuatu menyalahi hakikat sebenar. Itu orang panggil jahil murakkab. Dia jahil tu, dia tahu, tapi tahu tu, tasawur tu jenis ilmu kan, ilmu tu bagi pada tasawuri dan tasdiki kan. Jadi tasawur dia pada sesuatu itu, tahu dia pada sesuatu itu menyalahi hakikat sebenar. Wathani, yang kedua mana? Jahil basit, adamul ilmi bisyai'i, itu tidak tahu tentang sesuatu, itu panggil jahil basit. Tak tahu tentang sesuatu, panggil jahil basit. Contoh, soalan malam, dalak kersyat tu apa dia? Tanya, tak ada jawab seorang tak. Kadang malam tak tengok, tak tengok semula dah rekod. Dalak kersyat tu apa dia? Sedap tu. Tahu tak? Tak tahu. Bukan dia pandai-pandai pula. Dalak kersyat tu ialah kuih tu ajis terbang. Kuih tu ajis terbang. Tu lain itu. Itu jahil murakkab. Benda hakikatnya lain, dia faham lain. Nampak tak? Hak ni berlaku hari ni apabila dia kata Asy'ariyah mufawwidah. Mazhab tafwid ni yang dipegang oleh Asy'ariyah itu ialah mazhab ta'til. Asy'ariyah mengatakan lafaz-lafaz yang ayat mutasyabihat itu tak ada makna. Tak ada makna. Tu ada jawab dah tu, Anik jawab dah tu. Cari ke? Man dhaqa araf, siapa yang rasa tahu. Wa man arafa taraf, siapa yang tahu dia nak lagi, akan cedok lagi. Dah kena sekali nak lagi. Jadi mana tadi? Jadi dia kata mazhab tafwid ni mazhab ta'til, menafikan makna bagi ayat mutasyabihat. Dia kata ayat mutasyabihat tak ada makna.
Yang mutasyabih tak ada makna. Jadi orang panggil apa tu? Panggil jahil murakkab. Jahil murakkab. Sebab apa? Sebab tafwid tu begitu ke yang difaham oleh Asy'ariyah? Tidak. Waktu hak dia faham. Jadi dia telah membina satu persepsi tentang Asy'ariyah, mazhab tafwid Asy'ariyah ni gini. Okey, mazhab tafwid Asy'ariyah tu betul tak dengan hakikat sebenar? Tidak. Mana ada Asy'ariyah kata ayat tu tak ada makna. Sama juga ada seorang tu, Pak Maulahum di Perak tu. Dia kata Asy'ariyah tidak mengisbatkan. Tak faham juga dia panggil. Bila mana Asy'ariyah menafikan istiwa Tuhan? Menafikan ulu Tuhan? Tak, dia tak menafikan, mengisbatkan juga. Nampak jangan tak faham ni. Baca kitab Imam Baihaqi, kitab lain. Baca dalam nah tu sendiri sebenarnya menyalahkan dan membatilkan pegangan dia. Tapi boleh baca. Ni yang tak tahu nak kata jenis tak ada. Tak tahu lah, faham rasanya. Memang sebab mudah saja. Tapi dah tahu lah. Bila tebal sangat taksub ni, bila dah ada suatu tasawur dalam akal tu, dia tak mau buang tasawur dia. Dia cuba lepaskan diri daripada pemahaman dia sekejap, sabar sekejap. Hak faham sebenarnya, tak tepi sekejap. Kita tengok baca dia kitab ulama, faham semula gua ni. Dan benda sebenarnya, itulah cara sebenar kita nak dapat keyakinan ataupun kita kata untuk yakin bahawa akidah kita dan cara jalanan kita betul. Jadi jangan apa? Jangan kita takut. Kita kalau dah kita jangan takut pun maknanya orang yang ada mata ilmu lah. Cuba kita ketepikan apa dulu pegangan mazhab ataupun ni, cuba tengok. Dengan asas daripada kosong, kita bina balik. Ini pernah anda dengar Syekh Said Fudah. Syekh Said Fudah cakap sekali. Dia kata apabila seorang tu dah belajar ilmu akidah, dia nak test bahawa tu betul tak, sekarang ni dia boleh bina balik tak akidah tu daripada kosong. Ini semua ialah pemikiran dan susunan dan juga apa yang diterfikir dalam akalnya. Bukan makna susun balik tu makna dia murtad dulu, bukan yang faham gitu. Orang murtad dulu lepas tu beriman pula. Tak, bukan gitu. Benda hak yakin dah. Tapi dalam masalah perbincangan ilmu, cuba kita asingkan dulu ta'assub ataupun apa yang dah ada, cuba susun balik. Tengok pada alam, step satu-satu siapa ada kepada apa akidah tu pegang. Bila siapa tu, makna kita akan nampak bahawa itulah betul sungguh akidah dibawa oleh ulama kita ini, itulah yang diturunkan Allah Ta'ala kepada para Nabi dan sesuai dengan fitrah. Itu jadi kemah tu. Kita boleh rungkaikan balik masalah akidah tu, kita boleh bina balik. I'adatu tafkir. Boleh kita susun balik pemikiran itu dan dalil itu daripada diri kita sendiri tanpa berpandukan apa-apa. Cuba buatlah jangan masuk alam di sebalik mata, alam bazrah. Masuk alam bazrah pula. Al-thani adamul ilmi bisyai', dipanggil jahil basit, tak tahu. Bi allam yudrikhu la ala ma huwa bihi wala ala khilafi ma huwa bihi. Dengan maksud tak tahu langsung, tak tercapai langsung, tidak atas jalan hakikat ataupun menyalahi hakikat sebenar. Air ketung. Sekali kena nak lagi. Tak tahu. Dah usah terah. Benda gitu usah terah. Nampak tak? Air ketung tak ketung kena sekali kena tak tahu. Okey, wa kalamu syarihi al-ati, dan kalam syarih yang akan datang, yaqtadi, memberi faham, annal muradal musannifi, bahawa yang dimaksudkan oleh musannif wal murakkab. Jadi tengok pada syarahan Syekh dan apa yang disebut oleh musannif, seakan-akan musannif sebut jahil ni dengan makna jahil murakkab. Wa annal basita dakhilun fi qawlihi wa ma fi ma'nahu, dan basit itu, jahil basit itu termasuk dalam kata musannif wa ma fi ma'nahu, apa yang dalam maknanya, dalam makna jahil. Qauluhu Ustaz Najmi Al-Azhari rafa'allahu qadrakum wa iyyakum jami'an insyaallah, fatahallahu alaina wa alaikum. Qauluhu bi ma'lumin ma, dengan apa-apa maklum. Bi harajah muta'allikum bil jahli, ai al-jah bi ma'lumin ma, jahil dengan apa-apa maklum.
lakin yalzamu alaihi al-faslu bainal masdari wa ma'mulihi bil atfi. Tapi bila begitu, bila kita kata bima'lumin itu muta'alliq dengan jahil, al-jahlu, maka berlaku perceraian al-faslu antara masdar dengan ma'mul dia. Mana masdar? Al-jahlu ni masdar kan? Masdar dia ada makna fa'il, dia beramal kan? Lepas tu masdar dan ma'mul dia. Ma'mul dia mana? Bima'lumin. Di situ ditengahi dan diceraikan dengan ataf. Kok mana? Tengok ni. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu. Itu masdar. Wa ma fi ma'nahu bima'lumin. Jadi ada ataf tu. Wa ma fi ma'na tu. Ataf tengah tu. Cerahlah patutnya al-jahlu bima'lumin ma wa ma fi ma'nahu. Tu gitu. Dia kata bila begitu yalzamu alaihi al-faslu bainal masdari wa ma'mulihi bil 'athfi, dengan ataf. Okey. Wa yuhtamal. Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh kita salah, cuma maknanya jauh sikitlah. Wa yuhtamalu, dan boleh diihtimal tapi dari segi kefasihan tu, fasahah itu nampak tak? Jadi jauh sikit. Jadi dari segi rasin, mantapnya ibarat tu, petikai ikut tu je lah. Okey. Wa yuhtamalu an yata'allaqa, dan diihtimal bahawa berta'alluq. Berta'alluq mana? Bima'lum tu berta'alluq bidhamiril mudhafi ilaih, dengan dhamir mudhafu ilaih al-'aidi 'alal jahli, yang kembali kepada jahil. Bina'an 'ala anna dhamiral masdari, ni pun dibina di atas yang mengatakan dhamir masdar ya'malu kama ya'malu. Yang mengatakan bahawa dhamir masdar pun boleh beramal. Dhamir masdar pun boleh beramal. Gimana? Gini. Tengok dia kata ni. Mana tadi? Dia kata yastahil al-jahlu bi wa ma fi ma'nahu, ma'nahu makna al-jahli situ. Bima'lum, jadi bima'lum ni kita letak atas lah. Bima'lumin ma. Bima'lumin ma. Okey. Bima'lumin ma, dengan apa maklum. Jadi haraban ni muta'alliq dengan apa? Dengan dhamir mudhafun ilaih. Ma'nahu ay ma'nal jahli. Jadi di situ berlaku apa? Berlaku, kita kata di situ berlaku ni sah kalau kita ambil pandangan yang mengatakan boleh dia berta'alluq dengan ataupun dhamir yang kembali pada masdar boleh beramal. Tak? Dhamir yang kembali kepada masdar boleh beramal. Nampak? Ini dia kata sebagaimana dalam syair. Dalam syair dia kata apa? Dia kata wa ma huwa anha bil hadithi al-mutarjami. Wa ma huwa anha. Ni mu'allaqah Zuhair ni kata wa mal harbu illa ma alimtum wa dhuktumu wa ma huwa anha bil hadithi mutarajjami. Jadi di situ wa ma huwa anha bil hadithi anha bil hadithi al mutarajjami. Jadi ba ini haraja, dia bertakluk dengan apa? Bertakluk dengan dhamir tu. Dhamir. Wa ma huwa anha, dan wa mal harbu illa ma alimtumu wa dhuktumu. Tiadalah perang itu kecuali apa yang kamu tahu dan apa yang kamu rasa. Wa ma huwa anha bil hadithi mutarajjami, atau mutarjami, dan bukanlah dia sesuatu yang percakapan yang boleh diterjemahkan. Anha, an
harf tadilah. Anha anil harf. Jadi dia tu dhamir yang kembali kepada masdar. Ya dalam syair mu'allaqah pun begitulah. Wa ma huwa anha bil hadithi al-murajjami. Hadis al-murajjam dengan maksud hadithil madhnun, dengan bukanlah dia sebagai percakapan yang disangka-sangka. Kalau mutarjam, percakapan yang boleh diterjemahkan. Tengoklah di dalam mu'allaqat Zuhair ibnu Abi Salma, Zuhair ibnu Abi Salma. Jadi situ maknanya ada sebahagian ulama nahwu mengharuskan berta'alluqnya kepada dhamir yang kembali kepada masdar. Okey, boleh. Qauluhu ammal jahlu wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey, jadi kita berhenti situlah untuk malam ini, sekadar itu saja. Kita sambung malam esok adalah selepas pada itu insya-Allah taala. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.